Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. 主啊，我们满心感谢你，因为我们有像你那样的神， Allah yang sungguh mengasihi kami dengan kasih-Mu yang teramat ajaib. 你奇妙的爱来爱我们， Engkau memelihara hidup kami hari demi hari. 在我们每天日常的生活当中，你看顾保守我们， Di dalam semua sukacita yang kami alami, Engkau hadir di sana. 在我们喜乐的时候，你与我们同在。 Demikian pula dikala kami menghadapi berbagai macam persoalan, tekanan-tekanan, pergumulan dalam hidup, Engkau juga hadir dalam kehidupan kami. 在我们生活当中，我们遇到许许多多的困难，许许多多的挑战、艰难的时候，你也与我们同在。 Biarlah kami umat-Mu yang tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau. 让我们能够成为知恩感恩的神的子民。 Sebagai ungkapan terima kasih kami pada saat ini kami sujud menyembah kepada Engkau. 我们这时候来到你的跟前，向你俯伏敬拜。 Dan kami mohon kiranya Tuhan mengarahkan hidup kami melalui firman yang sebentar akan kami dengar dari kedua hamba-Mu. 求主你帮助我们，让我们透过你两位仆人所传讲的信息，求主你来帮助，让我们能够领受到你的话语。 Kuasailah kedua hamba-Mu sehingga kami dapat mendengar setiap pesan-pesan yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. 所以掌管我们的心，让我们能够清楚明白神你要向我们诉说的。 Dan tolonglah setiap kami di tempat kami masing-masing, biarlah kami boleh menyedengkan akan telinga jasmani maupun telinga rohani kami untuk mendengar setiap sabda yang Tuhan sampaikan kepada kami. 我们无论在任何的地方，求你打开我们的耳朵，也打开我们属灵的耳朵，来领受你的话语。 Berkata-katalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. 求主你对我们说话，因为我们已经预备好来领受、来听神的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们只祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家早安。 Sungguh kita bersyukur di tengah-tengah berbagai macam persoalan maupun dalam sukacita yang kita alami saat ini, kita boleh bersama-sama kembali menyembah Tuhan. 在我们日常生活当中，无论喜乐或者我们遇见许多问题的时候，我们这个时候有机会来到神的面前，向神敬拜。 Bagaimanapun kondisi saat kita saat ini, biarlah kita datang dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. 无论我们处在怎么样的一个情况之下，让我们这个时候以喜乐的心来到主的跟前。 Dan biarlah melalui ibadah ini kita boleh sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan. 当我们透过敬拜，我们能够领受到、感受到神与我们同在。 Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. 这时候，请我们看我们的圣经，我们看哥林多前书第10章第1节到第15节。 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. 哥林多前书第10章第1节到第15节。 Saya akan membacakannya bagi kita semua dan Bapak Ibu bisa menyimaknya, bisa membacanya melalui teks yang ada di layar kita. 不时将读这些经文，我们在家里的可以在荧幕上看我们所读的经文。 Demikianlah firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis,
Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. 哥林多前书第10章第1到第15节，弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里、海里受洗归了摩西，并且都吃了一样的零食，也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。但他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒闭。这些事都是我们的见解，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的；也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记，百姓坐下吃喝，起来玩耍。我们也不要行奸淫，像他们有人行的，一天就倒闭了23000人；也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭。你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。他们遭遇这些事，都要作为鉴戒，并且写在经上，正是境界我们这末世的人。所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事。我好像对明白人说的，你们要审查我的话。Saudara-saudara, suatu ketika Bunda Teresia mengatakan demikian. 亲爱的弟兄姐妹，有一次，特蕾莎修女她这样说： Hidup itu adalah suatu rangkaian ujian. Mari jalani, alami kemenangan. Di situ engkau akan bahagia. 她说，我们的生命呢，就是好像一系列的考验。你过着这个生活，你得胜，你就成为幸福的。 Hidup ini adalah serangkaian ujian. 我们的生命就好像有一连串的这些考验。 Artinya setiap saat kita bisa mengalami ujian demi ujian. 也就是说，我们每一个时刻都能够遇到一些的试验或考验。 Tetapi biarlah ujian-ujian yang kita alami itu kita jalani, kita alami kemenangan dan kita tetap bahagia di dalam ujian-ujian itu. 让我们当我们遇到这个考验的时候呢，我们就是继续的活下去，然后我们成为得胜的人。 Saya memperhatikan saudara-saudara, sepertinya kehidupan kita seperti seseorang yang sedang bermain games. 弟兄姐妹，我注意到我们的生命就好像一个人在玩游戏。 Pada level yang dasar, level yang awal kita bermain dengan mudah. 在一个比较初级的这个等级的时候，我们玩的时候觉得很容易。
Akan tetapi semakin bertambahnya level-level di dalam games itu, maka persoalan, tantangan yang kita hadapi semakin saat semakin sulit. 可是当我们进入更高的这个等级的时候，我们就觉得好像我们面对的要玩的这些东西都好像越来越难。 Semakin tinggi level dari permainan itu, maka semakin banyak hambatan-hambatan, jebakan-jebakan, dan dibutuhkan kejelian, kewaspadaan, dan kecepatan untuk merespon. 当我们进入更高的这个阶段的时候呢，我们就发现我们会遇到许多的困境，我们遇到很多的一些的陷阱，然后我们就是要很明智的来继续玩下去。 Apabila kita tidak bisa menang atas hambatan-hambatan itu, maka permainan akan selesai dan kita mulai dari level yang awal lagi. 如果我们没办法继续玩下去，就是我们面对那些挑战或者我们那些困难的话，我们就没办法继续这样子的就结束，我们要从头开始。 Demikian juga dengan kehidupan kita, semakin tinggi level kita, entah itu level usia kita, entah itu level pendidikan kita, level keberhasilan kita, maka akan semakin kompleks tantangan, godaan, ujian yang kita hadapi. 我们的生命也是如此。无论是我们年龄上，或者我们的这个事业上，我们更进一步的更高的一个等级的时候呢，我们会面对许多更深或者更难的一些的经历，一些的困难。 Ketika kita masih kanak-kanak, Bapak dan Ibu, kita berharap agar kita cepat-cepat dewasa karena kita nggak mau mengikuti ujian-ujian, ulangan-ulangan di sekolah. 当我们还是小孩子的时候呢，我们希望我们能够快快长大，因为我们不希望我们每天去面对我们这个学业当中的一些的考试。 Tetapi setelah kita bekerja, setelah kita berbisnis, setelah kita berumah tangga, ujian-ujian yang kita hadapi justru akan semakin kompleks, semakin tinggi levelnya. 可是当我们已经工作之后，我们已经成家之后呢，我们所面对的那些的问题、那些的考验，可能就更比以前更加复杂了。 Demikian pula di dalam perjalanan iman kita, saudara-saudara. 在我们的信心的这个里程也是一样。 Semakin hari dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menghadapi ujian-ujian, pencobaan-pencobaan yang semakin kompleks. 我们越亲近神，我们更亲近主的时候呢，我们所面对的一些的问题，一些的试验，我们觉得是更加的复杂，更加的困难。 Hal ini bukan suatu barang atau hal yang baru yang kita alami pada konteks kita pada saat ini. 其实这样的问题不是我们现代的人所遭遇到或者所遇到的问题。 Saudara-saudara, di Taman Eden pun Adam dan Hawa sudah mengalami godaan itu, sudah mengalami pencobaan itu. 我们知道这个亚当和夏娃，他们在伊甸园的时候，他们已经经历到这一种的试探。 Rudy bisa tolong untuk ya. Saudara-saudara, untuk kita mengerti lebih jauh mengenai tema kita, tegar menghadapi pencobaan, kita perlu mengerti dulu tentang makna pencobaan. 我们要更深入的去了解我们今天的主题，就是我们在试验中我们能够坚强，我们要先了解这个试验或者这个试探的这个含义。 Saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani pencobaan digunakan kata nachah yang berarti mencobai, menguji atau melebur logam. 弟兄姐妹，这个希伯来文这个试验或者试探，那扎它的意思就是我们试着，我们考验，或者我们就把它融化。 Makna yang hampir sama juga dipakai dalam bahasa Yunani dengan kata peraso yang juga berarti mencobai, menggodai atau mencoba. 就是同样的，在这个希腊文 “beraso” 也是同样的意思，就是我们去试着，我们去试验，或者我们就是去把它融化，就是同样的意思。
Ketika kita mendengar kata pencobaan, biasanya pikiran kita pasti ini berasal dari iblis, saudara-saudara. 当我们听到有人说试探或试验的时候，我们所想的就是应该是从这个魔鬼而来 Tetapi 的。 kata pencobaan atau kata dicobai atau mencoba juga digunakan di dalam perjanjian lama atau di dalam Alkitab untuk sesuatu yang dilakukan oleh Allah. 可是我们知道，在旧约圣经也有记载，被试探呢，也是有用过，就是上帝如何的试探人。 Jadi pencobaan itu memiliki makna yang positif dan makna yang negatif. 所以这个试探或者试验呢，有一个正面的这个含义，或者这个负面的含义。 Saudara-saudara, pencobaan dengan makna yang positif biasanya kita artikan dengan ujian yang berasal dari Allah. 正面的这个意思就是我们是从上帝那边收到试验。 Ketika kita mengalami pengujian itu ada satu maksud yang baik dari Allah untuk menguji kita, melebur kita atau membersihkan kita seperti seseorang petuang emas untuk membersihkan emasnya. 就是上帝考验我们的时候呢，就是试验我们的时候呢，就好像这些自金的人，他们就把他的金，把它精结。 Saudara-saudara, kata nacah di dalam bahasa Ibrani biasanya digunakan untuk menekan-nekan logam. 所以这个希伯来文的这个拉扎的意思，就是把这个金呢，把它压。 Jadi logam yang baik, logam yang bagus, dia akan diuji, ya, ditekan, tumbuk-tumbuk sehingga kelihatan mana logam yang bagus, mana logam yang tidak bagus. 所以那些金属呢，他们就是把它压下，就是要去试试看哪一些比较纯真的。 Demikian juga dipakai untuk melebur emas, saudara-saudara. Tukang emas akan membawa emas itu ke dalam perapian, kemudian dilebur, kemudian hal-hal yang kotor dari emas itu terbuang dan akan mendapatkan emas yang murni. 同样的，这个金块，当这个制金的人，他就把它融化的时候，他就去把这些金把它分别出来，哪一些是纯真的。 Inilah makna pencobaan dalam arti yang positif yang dilakukan Allah atau yang sering kita katakan sebagai ujian yang berasal daripada Allah. 这也就是说，这个试验的这个正面的含义，就是我们会收到上帝给我们的试验。 Tetapi juga saudara-saudara bisa bermakna negatif atau berfungsi negatif. 可是另外一方面，也是有这个负面的这个意思。 Di mana kata pencobaan ini bisa untuk merusak, melemahkan, menjebak atau menghancurkan. 这个试探能够破坏我们，能够使我们就是灭绝我们，就是让我们能够软弱下来。 Nah, makna yang negatif ini seringkali dipakai untuk menunjuk pada upaya si jahat atau iblis untuk menghancurkan, melemahkan iman kita. 这个负面的方面，常常魔鬼来用这个方式来试探我们，让我们变成软弱，我们陷入他的这个陷阱。 Bisa dilanjutkan? Ya. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada contoh pencobaan yang bermakna positif. 我们看到圣经有讲述有关于这个正面方面的这个试验。 Pada Kejadian 22 ayat 1 di situ dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. 在创世纪22章第1节有说，这些事以后，神要试验亚伯拉罕。 Tentu kata ini maksudnya adalah Allah menguji Abraham supaya iman Abraham semakin hari semakin kuat. Dan Allah tahu bagaimana iman Abraham pada saat itu. 也就是说，上帝要试验亚伯拉罕的信心，他要知道亚伯拉罕的信心是不是越来越坚强。 Demikian pula di dalam Keluaran 20 ayat 20, di situ dikatakan, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya kamu takut akan Dia ada padamu,
agar kamu jangan berbuat dosa. 出埃及记20章20节，摩西对百姓说：“不要惧怕，因为神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪。” Ya di sini juga digunakan kata mencoba. Allah mencobai bangsa Israel dengan satu maksud supaya mereka lebih dekat kepada Tuhan, lebih takut akan Tuhan dan mereka supaya tidak berbuat dosa. 这里所说的中文是用试验，就是神要试验他们，让他们不要再堕落在罪恶当中。 Kemudian di dalam Ulangan 8 ayat 2 di situ dituliskan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 生命记第8章第2节，你也要纪念耶和华你的神在旷野引导你这40年，是要苦练你、试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。 Saudara-saudara, dengan ayat-ayat ini kita sekarang mengetahui bahwa kata pencobaan kalau kita membaca Alkitab belum tentu bermakna selalu negatif, saudara-saudara. 所以我们看弟兄姐妹，这个试验，或者英文是讲试探，所以它的意思、它的含义不是就是在一个负面的意思。 Tetapi ada kalanya pencobaan itu bermakna positif, yaitu yang kita kenal, yang kita biasa katakan sebagai ujian. 有时候呢，这个试探或试验是正面的一个含义，就是我们从上帝那边被试验。 Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kata pencobaan yang bermakna positif bisa kita kenakan misalnya kepada seseorang yang telah rajin bekerja, jujur, berintegritas, saudara-saudara, tetapi karena ada fitnahan dari seseorang, kemudian orang ini dipecat, maka orang ini mengalami pencobaan dalam arti positif atau dia mengalami ujian. 比如说，我们从这个正面的这个含义来看，比如说有一个人，他在一个公司工作，然后他是很殷勤的，他很尽职的一个人，可是有某一些的这个事情呢，他就被公司所解雇，所以我们看到他所受到的这个试验呢，就是一个很正面的一个意思。 Saudara-saudara, pencobaan yang bermakna negatif di dalam Alkitab kita bisa lihat dalam Matius 4 ayat 1. 这个试验一个负面的这个含义，我们可以从马太福音第4章第1节这边的记载。 Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. 我们看到当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。 Di sini kata dicobai bermakna negatif, yaitu untuk menjebak Yesus, menggoda Yesus untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan atau merusak iman daripada Yesus. 这里我们看到所讲到的试探，就是一个负面的含义，就是说。魔鬼他就把耶稣陷入在一个陷阱的里面，就是要试探耶稣，让耶稣堕落在这个罪恶中。 Hal ini juga yang terkandung di dalam makna Yakobus 1 ayat 13, saudara-saudara. 也是在雅各书的第1章第13节这边告诉我们的。 Apabila seorang dicobai, janganlah berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat, karena ia tidak mencobai siapapun. 雅各书第1章第13节说：“人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。” Nah, kata pencobaan dari dari dalam ayat ini bermakna negatif. 这里所讲到的试探，就是有负面的含义。 Saudara-saudara, di dalam sehari-hari pencobaan ini bisa dialami, misalnya saudara-saudara ketika kita sudah mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, kemudian saudara-saudara di dalam pikiran-pikiran kita timbul bahwa
sesuatu yang kita miliki itu adalah hasil daripada diri kita sendiri, bukan datangnya daripada Tuhan. 弟兄姐妹，这种试探在我们的生活当中，比如说我们在生活当中得到上帝的许多的祝福，是有福分。可是我们认为呢，我们所得到这些都是我们自己努力得到的。 Atau saudara-saudara lebih realnya lagi adalah godaan untuk melakukan korupsi misalnya saudara. 另外一个例子就是我们被试探去做贪污。 Maka pencobaan-pencobaan ini saudara-saudara itu bermakna negatif. 所以这些试探是负面的意思。 Saudara-saudara, seringkali orang mengaitkan pencobaan atau ujian dengan kesulitan hidup. 弟兄姐妹，常常人把这个试验或试探，以这个生活的这个问题把它连在一起。 Ketika kita mendapatkan persoalan, pergumulan, selalu mungkin kita berpikir, wah ini cobaan atau ini ujian dari Tuhan. 所以，当我们在生活当中遇到一些困难的时候，我们会说：“哦，这个是不是上帝给我的试验，或者上帝给我的试探？” Tetapi ada kalanya saudara-saudara, persoalan, pergumulan yang kita hadapi bukan pencobaan, bukan ujian, tetapi merupakan satu hukuman atau konsekuensi daripada kita jatuh dalam pencobaan. 可是常常我们知道，我们所经历的这些也不是试验或者试探，也就是说，因为我们自己所犯的过错，所以我们就是要接受因为这个犯罪的这个后果。 Misalnya seseorang yang dipecat dari pekerjaan karena dia tidak rajin, karena dia korupsi dan lain sebagainya, saudara-saudara, dia tidak bisa mengatakan ini adalah ujian dari Tuhan. 比如说，一个人如果因为他在公司他没有好的表现，或者他做了一些贪污的事情，所以他被解雇了，他不能说这个问题是因为上帝试验我。 Dia tidak bisa mengatakan ini saya sedang mengalami pencobaan. 他也不能说我现在是受到试探。 Tetapi sesungguhnya dia sedang mengalami konsekuensi ketika dia jatuh di dalam pencobaan. 也就是说，其实他因为跌入在这个试探当中所得到的后果。 Saudara-saudara, coba kita koreksi terhadap persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, saudara. 弟兄姐妹，让我们来看看，或者我们来省察我们自己目前所面对的一些问题。 Apakah kita sedang menghadapi pencobaan dari si jahat? 我们是不是正在面对这个魔鬼或者恶者对我们的试探？ Atau kita sedang mengalami ujian dari Allah? 或者我们是受到上帝给我们的试验？ Atau kita sedang menjalani konsekuensi daripada ketidaktaatan kita dari kesalahan yang kita perbuat? 或者呢，我们现在是处在因为我们所犯的过错当中的所得到的后果。 Saudara-saudara, setiap kita tidak lepas dari pencobaan, baik itu bermakna positif maupun negatif. 弟 Saudara. 兄姐妹，我们每一个人都免不了面对这个，无论是正面的或者负面的一个试验或者试探里面。 Demikian juga umat Allah sebagaimana yang diutarakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 我们看到这个上帝的子民以色列人，他们在哥林多所经历的，如保罗所说的。 Saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca ini sesungguhnya berkaitan dengan pasal sebelumnya. 弟兄姐妹，我们所读的这个哥林多前书第10章，与前面的第9章是有关联。 Pada pasal ke-9 Paulus berbicara tentang penguasaan diri, tentang bagaimana kita bertanding di dalam iman untuk mendapatkan mahkota kehidupan. 第9章的时候，保罗是讲述到有关于节制，以及我们如何在我们的生活当中做一个赛跑，让我们能够得到这个生命的冠冕。 Paulus menganalogikan bahwa perjalanan iman kita itu kita seperti seorang atlet yang harus berjuang untuk mencapai kemenangan. 保罗比喻我们的生命就好像一个运动员，我们就是赛跑要得到这个胜利。 Paulus mengatakan bahwa kita harus berlari dengan tujuan yang jelas.
保罗说，我们奔跑的时候呢，要有一个清楚的一个定向。 Kita harus bertinju dengan sasaran yang jelas. 我们斗拳的时候，我们要有一个很清楚的一个对象， Dan untuk itu kita harus berjuang, saudara-saudara. 所以我们必须要有奋斗力。 Dan di dalam memenangkan perjuangan itu, maka kita harus tahan, kita harus menang juga atas segala tantangan-tantangan, godaan-godaan yang akan kita hadapi dalam pertandingan iman itu. 所以在我们这个信心的这个赛跑里面呢，我们要得胜的时候呢，我们必须面对许多的挑战，我们要赢得那些挑战。 Kemudian saudara-saudara pada ayat 1 sampai dengan 11, Rasul Paulus mengambil contoh terhadap apa yang telah dialami oleh umat Allah sebelum Kristus datang. 我们看到第1节到第11节呢，保罗述说了这个以色列民在耶稣还没有来到世界之前，他们所经历的。 Rasul Paulus mengatakan, aku mau supaya kamu mengetahui. 使徒保罗说：“我要你们晓得。” Saudara-saudara, hal ini adalah suatu hal yang penting untuk diketahui oleh jemaat di Korintus pada saat itu. 所以这些问题、这些事情是当时的哥林多的信徒必须知道的。 Yaitu sesuatu yang menjadi pengalaman dari orang-orang pada masa lalu, yaitu pada masa perjanjian lama, untuk mereka pelajari, untuk mereka teliti supaya tidak terulang lagi dalam kehidupan mereka pada saat ini. 也就是说，在旧约圣经所记载他们的先祖所经历的那些事情，不要再次的在他们现代这个哥林多信徒的身上重演。 Rasul Paulus menggunakan kata nenek moyang kita. 保罗这里说，是我们的这个先祖，我们的祖宗。 Saudara-saudara, jemaat di Korintus banyak di antara mereka atau mayoritas di antara mereka adalah orang-orang non-Yahudi. 在哥林多教会的信徒，他们大部分都是非犹太人。 Tetapi mengapa Rasul Paulus menggunakan kata nenek moyang kita? 可是为何使徒保罗他用这个祖宗这2个字？ Rasul Paulus ingin mengaitkan bahwa kekristenan yang dialami oleh bangsa oleh orang-orang di Korintus saat itu ada kaitannya dengan dengan umat Allah pada masa perjanjian lama. 使徒保罗要让这个哥林多信徒了解到，他们现在所活的这个基督徒的这个生活，以及与旧约这个祖宗们这个以色列人所经历的是有关系、有关联的。 Pada ayat-ayat ini Rasul Paulus mengambil 2 peristiwa besar sebagai satu contoh ketidaktaatan bangsa Israel. 使徒保罗他举了2个例子，就是来说明这个以色列民他们不忠于神。 Yaitu peristiwa yang terjadi ketika bangsa Israel dibebaskan oleh Allah dari bangsa Mesir dari perbudakan mereka. 也就是当上帝把以色列民从埃及地这个被掳之地所释放的时候， Dan bagaimana bangsa itu mengalami perlindungan Allah yang ajaib selama mereka berjalan di padang gurun. 当他们走在旷野的期间，就是看到上帝对他们奇妙的带领。 Saudara-saudara, di dalam pembebasan bangsa Israel itu mereka satu ketika terkepung, mereka tidak bisa lari kemana-mana karena di depan mereka terbentang laut Teberau. 有一次呢，当他们被这个以色列兵所包围的时候，他们无路可走，因为前面都是海。 Tetapi Tuhan menyatakan keajaiban, laut Teberau itu terbelah menjadi 2, kemudian mereka melintasi tanah yang kering di tengah-tengah laut itu. 可是，在那个时候，上帝行了神迹，就是把这个红海分为2边，让以色列人他们能够经过这个干的地方。 Kemudian saudara-saudara di dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun itu saudara-saudara Tuhan melindungi mereka, Tuhan memelihara mereka dengan tiang awan di waktu siang. 当他们在旷野40年的时候，我们看到上帝以这个雨柱、以火柱来看顾、保守、带领他们。 Tuhan memelihara mereka dengan memberikan makanan berupa mana setiap hari. 我们也看到上帝每天赐给他们玛纳。
Dan saudara-saudara, mereka dipersatukan di dalam kepemimpinannya Allah melalui Musa nabinya. 他们透过这个摩西的这个带领他们就是能够统一在上帝的这个掌管里面。 Saudara-saudara, di dalam ayat yang kedua di sana digunakan kata dibaptis untuk menjadi pengikut Musa. 我们看到这里第2节这里有提到他们受洗归了摩西。 Saudara-saudara, kata dibaptis ini memiliki dua pengertian, 弟兄姐妹，这个受洗有2个意义， yaitu pemberian air kepada seseorang dalam suatu upacara agama, ya, atau seperti yang kita lakukan dalam baptisan kudus dalam sakramen yang kita lakukan. 也就是说，在一个属灵的这个宗教的仪式，把这个水就是敷了在一个人的身上，也如同我们现在受洗的时候。 Tetapi di dalam kata itu juga bisa bermakna penyerahan seseorang untuk mengikuti menaati pihak yang lain. 另外一个意思就是一个人他把自己完全的交上去顺服其他的人。 Jadi di dalam konteks ayat yang kedua ini kata dibaptis adalah mereka telah diserahkan, mereka telah disatukan, mereka telah disahkan di dalam kepemimpinan Allah melalui Musa. 所以这里的意思就是第2个意思就是说，他们已经把自己交上，就是把自己献上，就是在这个摩西的带领之下呢，他们完全降服于主的这个带领。 Saudara-saudara, Rasul Paulus mengungkapkan ini, Rasul Paulus mau memperlihatkan bahwa mereka ini adalah umat Allah yang diberkati oleh Tuhan, umat Allah yang diselamatkan oleh Tuhan, umat Allah yang telah dilindungi oleh Tuhan, yang telah dipelihara Tuhan dengan caranya yang ajaib. 保罗这里要强调的就是，他们这些就是上帝所爱的子民，是上帝所看顾、上帝所眷顾的，以奇妙的方式看顾保守他们的子民。 Akan tetapi pada ayat 5 ini satu poin yang penting, saudara-saudara. 可是我们看到第5节这里有一个很重要的一点。 Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. 这里说，当他们中间多半是神所不喜欢的人，所以在旷野倒闭。 Saudara-saudara, ada satu kontradiksi. Di satu sisi Allah memberkati, Allah melindungi, Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dengan cara yang ajaib. 在一方面，上帝以他奇妙的作为拯救了，就是帮助了这个以色列民。 Tetapi di sisi lain di sini dikatakan bahwa Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari antara mereka. 可是这里我们看到，有提到说，上帝不喜悦他们多半的人。 Sehingga sebagian besar di antara mereka harus tewas di padang gurun. 所以他们这些多半的人，他们必须死在旷野。 Saudara-saudara, Rasul Paulus pada ayat yang ke-6 dikatakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk mengingatkan kita. 这里保罗说，这些事都是我们的监戒，叫我们不要贪恋恶事。 Supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang diperbuat mereka. 叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的。 Saudara, mereka adalah umat Allah yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi di satu sisi mereka adalah umat Allah yang juga melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. 在一方面他们是蒙福的子民，可是在另一方面，在神的眼中，他们也是犯罪的子民。 Mereka melakukan penyembahan berhala, saudara. 他们拜偶像。 Di dalam ayat 7, Musa mengacu kepada peristiwa yang terjadi dalam Keluaran 32. 在这里第7节，我们看到保罗他是提到在出埃及记有记载的。 Yaitu ketika Musa pergi ke Gunung Sinai, saudara-saudara, orang-orang Israel tidak sabar menanti kedatangan Musa untuk turun dari gunung itu. 也就是说，当摩西上这个西乃山的时候，我们看到以色列民他们没有耐心等待这个摩西回来。 Kemudian orang-orang Israel itu mereka berkata kepada Harun, mari buatlah untuk kami Allah yang dapat berjalan di depan kami. Lalu mereka membuat anak lembu emas dan mereka mempersembahkan korban bagi lembu emas ini, saudara. 所以呢，他们
以色列人就对亚伦说：“我们现在要制造一个我们所敬拜的神能够行走的，所以他们就制造了这个金牛犊，就是他们把这个金牛犊敬拜了。” Dan kalau kita melihat ketidaksetiaan bangsa Israel bukan pada peristiwa ini saja. 我们知道，以色列人不忠于上帝的这个部分，不是单单在这方面。Berulang-ulang mereka melakukan ketidaksetiaan, mereka mencari ilah-ilah yang lain, kemudian mereka mengikut ilah yang lain, mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. 因为他们一而再再而三的重复的寻找其他的神明，所以他们不断的在那边在这方面犯罪。 Mereka tidak tahan menghadapi godaan, mereka tidak tahan menghadapi pencobaan yang datang kepada mereka. 他们没办法忍受，就是他们忍不住，他们就是受了试探。 Dikatakan mereka juga melakukan percabulan, saudara-saudara. 这里说他们也是行奸淫。 Ayat 8 ini mengacu kepada peristiwa yang terjadi dalam Bilangan 25. 这边行奸淫就是以这个民数记第25章有关系。 Di sana pada Bilangan 25 diceritakan tentang umat Allah itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab di Sitim. 在民数记的第25章那边有记载说，以色列人以这个摩押的女子在这个设丁在那里，他们就是犯了这个奸淫。 Sehingga Tuhan murka dan dalam satu hari ada 23.000 orang tewas oleh karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. 所以上帝非常的愤怒，所以在那一天有23000人死亡。 Kemudian juga mereka mencobai Tuhan, saudara-saudara. 另外，他们也试探主。 Ini mengacu kepada Bilangan pasal yang ke-21. 这里是记载在民数记第31章， Yaitu ketika mereka dalam perjalanan di tanah Edom. 就是在他们在这个以东的这个行程的时候， Kemudian mereka melawan Allah dan melawan Musa. 他们就抵挡了上帝，抵挡了摩西。 Mereka mengatakan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurunkah? 因为他们对摩西说：“你为何把我们从埃及地带出来？你是不是要我们死在旷野呢？” Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tetung memagut mereka. 所以呢，神使这个火蛇咬他们。 Kemudian pada ayat 10 dikatakan bahwa mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. 接下来说，他们就向上帝埋怨。 Saudara-saudara, mereka adalah umat Allah yang diberkati Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. 弟兄姐妹，他们这些以色列民，他们是上帝以奇妙的作为让他们蒙福，让他们得救的。 Tetapi mereka jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 可是他们却堕落在各种的这个试探里面。 Saudara-saudara, oleh karena itu pada ayat yang ke-13 Rasul Paulus mengatakan satu tips bagaimana orang Kristen yang adalah kelanjutan dari umat Allah dalam perjanjian lama itu, bagaimana mereka hidup untuk tegar di dalam menghadapi pencobaan. 所以这里在第13节，我们看到使徒保罗他要这个哥林多信徒他们延续就是这个以色列民的这个生命的时候，他说：“你们在遇见试探的时候，你们要坚强。” Saudara, kalau kita melihat pada ayat yang ke-13 ini kita tahu tips bagaimana kita bisa menang atas pencobaan itu. 我们看到第13节这边，上帝就是使徒保罗给他们一个秘诀，如何胜过试探。 Saudara-saudara, saya melihat atau saya mau mengambil ini menjadi 3 bagian yang bisa kita pelajari bersama, saudara. 我从这13节，我可以把它分为3个部分。 Untuk tegar dalam pencobaan, yang pertama adalah kita waspada terhadap pencobaan itu. 如果我们要在这个试验当中坚强的话，第一，我们就要谨慎试探。 Saudara-saudara, pencobaan adalah sesuatu yang real, yang nyata di dalam kehidupan kita. 弟兄姐妹，这个试探在我们的生活当中是非常的实际的、很现实的。 Kita tidak bisa menghindar dari pencobaan. 我们也有时候免不了会遇到试探。
Tetapi adalah kehendak Tuhan kita menghadapi dan kita menang atas pencobaan itu. 可是当我们能够胜过这个试验或试探的时候， Saudara-saudara, di dalam 1 Petrus ayat 5 ayat dan ayat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, 我们看到彼得前书第5章第8节， sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。 Saudara-saudara, sadarilah setiap hari kita berada dalam medan peperangan rohani, saudara. 弟兄姐妹，我们要觉悟到，我们每天都是在这个属灵的这个战场里面。 Setiap hari kita bisa berhadapan dengan pencobaan, baik itu yang bermakna positif maupun yang bermakna negatif. 我们每天可以面对一些的试验，无论是这个正面的方面或者负面的方面的。 Itu bukan berarti untuk kita lari daripadanya, tetapi bagaimana kita menghadapi dan menang terhadapnya. 我们面对这一切，我们不是逃避，可是我们要如何去面对，然后我们可以得胜。 Bukankah Tuhan Yesus juga berkata, saudara-saudara, kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 主耶稣也对门徒说：“你们要警醒祷告，就说你们不要堕落在这个罪恶当中。” Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, engkau akan menghadapi pencobaan itu, tetapi engkau tidak bisa mengandalkan kekuatanmu, engkau harus berjaga-jaga, engkau harus waspada, engkau harus mengandalkan Tuhan, engkau harus berdoa untuk itu. 因为主耶稣说你会遇到试探，所以你要警醒祷告，你要就是让你能够得胜这个试探。 Saudara-saudara, hal kedua supaya kita tegar dalam pencobaan. 第二，我们要如何能够在这个试验中能够坚强？ Sadarlah, pahamilah bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. 我们要觉悟到这个试验呢，没有超过我们所能受的。 Rasul Paulus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, pencobaan-pencobaan yang wajar, yang bisa kamu temui, yang bisa kamu alami setiap hari. 因为使徒保罗说，你所遇见的试探是无非是人所能受的，所以你是每天所能经历到，这是很正常的。 Tetapi Rasul Paulus mengatakan sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. 神是信实的，必不叫你们所受的试探过于你们所能受的。 Saudara-saudara, ketika Allah mengizinkan Ayub dicobai oleh si iblis, Allah tahu kekuatan dari Ayub. 弟兄姐妹，当这个上帝允许这个魔鬼试探约伯的时候，神知道这个约伯的这个能力。 Ketika Allah menguji iman Abraham, Allah tahu bahwa Abraham adalah orang yang mengasihi dan dia akan menang atas iman itu. 当上帝试验亚伯拉罕的时候，上帝很清楚亚伯拉罕的信心，他也知道亚伯拉罕必得胜。 Saudara-saudara, seorang guru yang mendidik anak-anak kelas 5 SD misalnya, 比如说一位老师，他教小学5年级， dia tentunya tidak akan memberikan soal ulangan yang bobot soalnya yang menjadi asumsi dari anak-anak kelas 2 SMP. 他当然不会给他的这个小学5年级的学生，去考一些就是中学生的一些的考题。 Sadarlah saudara-saudara, pahamilah bahwa pergumulan hidup yang kita hadapi saat ini, ujian, pencobaan, itu tidak melebihi kekuatan saudara untuk menanggungnya. 所以弟兄姐妹，我们要知道，我们所面对的试验是没有超过我们的能力所受的。 Oleh karena itu tegarlah di dalam kita menghadapi pencobaan dan ujian itu. 因此，在我们面对这个试验的时候呢，我们要坚强。 Dan yang terakhir saudara selalu bersandarlah kepada Tuhan. 第三，我们要常常倚靠神。 Pada ayat 13C Rasul Paulus mengatakan, pada waktu kamu dicobai ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 第13节这里说，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。
Setelah ketika kita menghadapi pencobaan maupun ujian, ada Allah Tuhan yang mengawasi kita. 弟兄姐妹，当我们面对试验或者我们面对试探的时候，我们知道我们的神他都是在监视我们， Semua yang terjadi itu berada dalam kontrolnya Tuhan. 因为我们所面对的一切都是在上帝的掌管里面。 Bukankah Tuhan juga mengatakan tidak akan ada seekor burung pipit di udara akan jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan Tuhan. 没有一只鸟它可以坠落在这个地上，如果没有神的应许。 Demikian juga terhadap pencobaan, ujian hidup yang kita alami saat ini ada di bawah pengawasan kontrolnya Tuhan. 所以我们目前可能所面对的试验或者试探，都是在上帝的这个监视里面的。 Dan Tuhan tahu jalan keluarnya. 上帝也知道我们的出路。 Seperti pabrik yang memproduksi gembok, saudara-saudara. 就好像一个工厂是制造这个锁， Tentu pabrik ini memproduksi gembok beserta dengan anak kuncinya. 当然，当这个工厂他们制造这个把锁的时候，或者这个刮锁的时候，他们就是有配上这个钥匙。 Atau seperti seorang guru memberi soal kepada muridnya. 就如一个老师把这个考题给学生， Tentunya gurunya ini sudah tahu jawaban dari soal yang dia buat. 当然老师已经知道这些考题的这个答案。 Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan, bersandar terus kepada Tuhan. 因此，弟兄姐妹，当我们面对试验或者面对试探的时候，我们要常常倚靠神。 Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah, bersandarlah kepada Tuhan. 就如主耶稣所说的，我们要警醒祷告，我们要常常依靠主。 Saudara-saudara, pencobaan atau ujian hidup apakah yang sedang kita alami saat ini? 弟兄姐妹，我们这个时候是面对怎么样的一个试验或试探呢？ Marilah kita tegar menghadapinya. 让我们坚强的去面对。 Marilah kita selalu waspada terhadap pencobaan atau ujian. Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita kalah dan kita harus menanggung konsekuensi. 所以，我们对那些试探或这些试验，我们要有谨慎。 Pahamilah bahwa pencobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. 我们要了解到，我们所面对的那些试验，没有超过我们的能力所能 Dan 担当的。 bersandarlah selalu kepada Tuhan. 我们要常常依靠仰望神。 Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya ini. 但愿上帝帮助我们来行出他的道来。 Amin. 阿门。 Bapa di surga, tolonglah kami untuk kami mempraktekkan setiap kehendak yang hendak Tuhan kami perbuat dalam kehidupan kami. 天父，求你帮助我们，让我们能够行出你的话语在我们的生活中。 Jangan biarkan kami jatuh di dalam berbagai macam pencobaan yang melemahkan, menghancurkan iman kami. 不要让我们堕落在诸般的试探中，让我们变成软弱的、无力的人。 Tetapi tuntunlah kami untuk kami dapat menang atas segala macam pencobaan dan ujian yang kami hadapi. 求主你帮助引导我们，让我们能够胜过我们所面对的试验或试探， Sehingga hidup kami semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. 让我们的生命越来得到神的喜悦。 Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. 主，我们感谢你的话语， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们都是祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。